Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Keselamatan diutamakan, tema yang keempat. Unit 12, fikir sebelum klik. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini bersama-sama melayari internet dalam standard pembelajaran 5.1.4. Dari segi standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.4 ini, kita akan memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Dari segi objektif, pada akhirnya, murid dapat bercerita dengan menggunakan 6 kata kerja dan 6 kata bantu berdasarkan grafik dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat bercerita dengan menggunakan 5 daripada 6 kata kerja dan 5 daripada 6 kata bantu berdasarkan grafik dengan betul. Mari kita belajar kata kerja dan kata bantu. Boleh buka muka surat 66 dalam tajuk bersama-sama melayari internet. Okay, sebelum itu, mari kita kenali dulu apakah itu kata bantu dan kata kerja. Kata bantu terbagi kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Ya, cuba kamu lihat di sini. Kata bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa, iaitu pada masa kini, pada masa hadapan dan pada masa lampau. Di mana kita gunakan kata bantu aspek ini bila dalam ayat kita menekankan tentang waktu ataupun masa yang sedang berlaku, pada masa hadapan dan juga yang telah berlaku. Ya, penggunaannya seperti sudah, akan, pernah, belum, sedang, masih, telah. Ini kata bantu aspek. Yang kedua iaitu kata bantu ragam yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan. Contoh, boleh, dapat, hendak, harus, mahu, mesti. Ya, ini berkaitan dengan perasaan dan perbuatan. Okay. Apa dia kata kerja? Kata kerja ialah perkataan yang menyatakan perbuatan. Ya, murid-murid pasti saya dengar perkataan kata kerja kerana kita menggunakan kata kerja dalam pembinaan ayat. Kata kerja boleh hadir dalam bentuk kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Jadi bawah ni contoh yang tunggal, ya, tidak mempunyai imbuhan. Terbitan, ya, imbuhan, majmuk, dua perkataan yang kita guna dengan membawa maksud yang lain. Ganda pun juga kita boleh katakan kata kerja, ya. Kata kerja ni boleh wujud sama ada tunggal, terbitan atau imbuhan, majmuk dan ganda. Jelas ya murid-murid? Murid-murid boleh baca nota ini dengan merujuk pada modul yang dibekalkan. Okey, jika jelas, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Baiklah, ini ialah paparan grafik yang terdapat di dalam buku teks kalian. Ya, kita perlu bercerita berdasarkan grafik yang diberikan ini. Ya, bersama-sama melayari internet. Amar telah meminta izin daripada, cerita ini kita perlu lengkapkan, ya. Berdasarkan grafik, jika melihat grafik yang pertama ini, Amar dan ibunya sedang menuju ke bilik komputer. Yang kedua, ibunya menemani Amar untuk melayari internet. Amar melayari internet untuk apa? Untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh gurunya. Dan seterusnya, ibunya membantu Amar merujuk perkataan-perkataan berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada Amar. Dan yang seterusnya, jika kamu lihat yang kelima ini, dipaparkan maklumat-maklumat yang perlu kita rahsiakan apabila kita menggunakan perkhidmatan dalam talian. Mari kita cuba bantu Amar untuk membina cerita berdasarkan grafik. Kita lihat gambar yang pertama. Amar telah meminta izin daripada ibunya untuk melayari internet. Ibunya telah membuka pintu bilik bacaan. Mereka hendak memasuki bilik bacaan itu. Okay, ini adalah grafik yang pertama. Jika kamu lihat, ya, kita cerita berdasarkan grafik pertama. Cuba kamu perhatikan dalam slide ini ataupun ayat ini, cikgu telah letakkan tulisan berwarna merah dan biru. Tulisan berwarna merah ini merupakan kata bantu. Dan tulisan warna biru ini merupakan kata kerja. Kerana arahan
tugasan yang diberikan bercerita menggunakan kata kerja dan kata bantu berdasarkan grafik. Jadi kamu perlulah letakkan dalam cerita kamu itu perkataan kata bantu dan kata kerja. Jelas? Jelas, kita lihat grafik yang kedua. Grafik yang kedua, Amar telah melayari internet. Ibunya menemani Amar dan duduk bersebelahan dengannya. Ibunya akan melihat laman sesawang yang dilayari oleh Amar. Ya, jika lihat di sini, perkataan kata kerjanya menemani, melihat, dan kata bantunya akan. Ya. Ibu Amar ni telah menemani Amar ketika Amar melayari internet. Kita lihat grafik yang ketiga. Amar mahu menyiapkan tugasan diberikan oleh gurunya yang bertajuk kecurian maklumat dalam talian. Tugasan ini mesti disiapkan dan dihantar dengan segera. Ya, kamu boleh perhatikan tulisan warna merah dan biru yang merupakan kata bantu dan kata kerja. Okey, grafik yang keempat. Ibunya pula telah membantu Amar mencari maksud beberapa perkataan dengan merujuk kamus. Amar telah menemukan maklumat dalam laman sesawang bank tentang tugasannya. Ya, ini grafik yang keempat. Ya, maknya telah memberikan bantuan kepada Amar dengan merujuk kamus, ya, dan mencari maklumat tentang tugasan yang dikehendaki oleh Amar. Lihat grafik yang kelima. Amar mahu menyalin maklumat itu sebagai rujukan tugasannya. Antara maklumat yang perlu dirahsiakan ialah nama, alamat, nombor kad pengenalan, tarikh lahir dan nombor kad kredit. Ini amat penting apabila kita menggunakan penghematan dalam talian. Ya, pastikan laman sesawang yang kita ikut adalah sah dan benar. Kamu perlu memastikan kamu tidak mengongsikan apa-apa maklumat peribadi sewenang-wenangnya. Okay, jelasin murid-murid, ini cerita menggunakan bahan grafik, dan dalam cerita itu kita perlu letakkan kata kerja dan kata bantu. Okay, kita teruskan untuk menjawab. Aktiviti seterusnya mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif berdasarkan tajuk. Bawah ini ada dua soalan yang perlu kita berikan jawapan. Yang pertama, pada pendapat kamu, mengapakah Ibu Amar menemaninya semasa melayari internet? Berikan alasan. Rasa-rasa kamu, mengapakah ibunya menemani Amar, ya, melayari internet? Kamu boleh memberikan jawapan yang logik dan sesuai dengan tajuk. Di sini cikgu bantu. Pada pendapat saya, Ibu Amar menemaninya semasa melayari internet supaya Amar tidak melayari laman sesawang yang tidak sesuai dengan dirinya. Ya, jika kamu ada jawapan lain yang lebih bernas, kamu boleh masukkannya sebagai jawapan tambahan pada soalan yang pertama. Okay, yang kedua, wajarkah ibu bapa menemani kamu semasa melayari internet? Berikan pendapat. Wajar tu kamu perlu jawab ya atau tidak dan perlu kemukakan alasan. Dalam soalan yang begini, cikgu sarankan kamu memilih jawapan yang positif. Ya. Dan bagilah alasan yang bersesuaian untuk mengukuhkan pendapat yang diberikan. Okay, mari kita lihat. Ya. Wajar ibu bapa menemani saya semasa melayari internet supaya saya dapat mengakses maklumat dengan cepat dan tepat. Kerana ibu bapa boleh membantu untuk mengajar saya mendapatkan maklumat. Ya, ini di antaranya banyak sebab-sebab lain mengapa ibu bapa seharusnya menemani anak-anak untuk melayari internet. Tapi sebenarnya kekangan-kekangan waktu juga amat menyukarkan ibu bapa untuk menemani kamu. Jadi kepercayaan diberikan oleh ibu bapa kepada kamu, kamu gunakanlah sebaik-baiknya, ya. Jangan kamu melayari laman sesawang yang tidak bersesuaian dengan diri kamu. Ya, kamu hanya perlu mencari maklumat-maklumat berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Kejelasan murid-murid, ini pendapat yang boleh cikgu kongsikan tentang soalan yang dikemukakan. Kita teruskan. Aktiviti yang seterusnya melengkapkan teks dengan kata bantu dan menggariskan kata kerja yang terdapat dalam teks. Ya, dalam teks ini ada dua tugasan yang perlu kamu buat. Tempat kosong ini kamu perlu lengkapkan dengan kata bantu. Ya, lepas sudah lengkap dengan kata bantu, kamu boleh menggunakan pensel warna.
kamu gariskan perkataan ataupun kata kerja. Contoh, mengingatkan, garis. Mencuci, garis. Ya, ini contoh-contoh kata kerja yang terdapat dalam teks. Seberapa banyak yang kamu jumpa, kamu gariskan menggunakan pensil warna. Jelas ya murid-murid? Cikgu pasti kamu dapat menyelesaikan kerja ini dengan sebaik-baiknya. Berakhirnya perkongsian cikgu tentang aktiviti-aktiviti yang perlu kamu lakukan, maka berakhirlah video pembelajaran cikgu. Sebelum itu, cikgu ingin kongsikan nilai murni berkaitan dengan tajuk prihatin terhadap keselamatan anak-anak ketika melayari internet. Ya, ini amat penting. Ibu bapa perlu memantau ya anak-anak ketika mereka melayari internet. Ya, kita tidak mahu mereka melayari sebarang laman sesawang yang salah dan boleh menyebabkan gangguan kepada mereka, terutamanya ketika mereka sedang belajar. Jadi kamu juga perlu berhati-hati ya murid-murid, ya, kerana kamu telah tahu bahawa adanya laman sesawang yang tidak bersesuaian dan tidak boleh dikunjungi oleh kamu. Jadi jangan kamu gunakan peluang-peluang yang ibu bapa kamu berikan untuk belajar, tetapi kamu menggunakan peluang itu dengan cara yang salah. Okey, baiklah murid-murid, kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.